Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وترهن فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan nikmatnya kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Itulah kesempurnaan nikmat-nikmat kepada orang-orang yang soleh, orang yang beriman kepada Allah. Yakni hakikat pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita adalah nikmat yang sangat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kedudukan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Bermula kelebihannya membaca surah Ad-Dukhan itu amat banyak, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hamid dukhan fi lailatin asbaha yastaghfir lahu 70,000 malak. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Hadis ini dikeluarkan di riwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Al-Imam Ibn Asakir radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Bermula kelebihan membaca surah Ad-Dukhan. Ini salah satu hadis Nabi SAW yang menceritakan kelebihan surah Ad-Dukhan, iaitu barang siapa membaca Hamid Dukhan pada malam dan pada pagi-pagi hari meminta ampun baginya oleh 70,000 malaikat. Itu kelebihan orang yang membaca surah Ad-Dukhan ni. Allah Ta'ala ni akan meminta para malaikat ni meminta ampun kepada kita, iaitu 70,000 malaikat. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan kepada kita bahawasanya surah Ad-Dukhan itu banyak kelebihan dia, khususnya kita baca di waktu malam. Ada riwayat yang lain menyatakan siapa yang membaca surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan ruh dia, dan ketika kalaulah dia selalu membaca, tiba-tiba waktu dia sempat dengan hari kiamat, iaitu tanda-tandanya keluar asap daripada sebelah Yaman. Yang mana asap itu dia akan membuat seorang itu akan jadi kembung dan pecah dan sebagainya lah. Asap itu bahaya. Itu timbul sebelah Yaman. Itu di antara surah Ad-Dukhan. Asap ini dia melemahkan, sebenarnya dia melemahkan seseorang yang ada nyawa, yang masih hidup, ia akan lemah. Itu berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu Imam Tirmizi riwayat hadis Nabi, tapi kata muhakkik, kata ulama hadis, hada hadithud dha'fi, ini suatu hadis yang dhaif. Tapi walaupun hadis yang dhaif, kita telah sebut dah sebelum ini, fadailul a'mal,
Hadis dhaif ni dia lebih baik daripada kata-kata ulama. Kata ulama kita jelas, tapi ini suatu hadis Nabi SAW yang dhaif. Walaupun kita jangan melihat panggil ini suatu hadis yang dhaif, tapi kerana ada hadis lain lagi yang sahih yang dikatakan sebagai hasan lidzati. Hadis hasan lidzati ataupun hadis hasan, ada lagi yang menyokong berkaitan dengan kelebihan orang baca surah Ad-Dukhan, yakni didoa oleh para malaikat. Itu ada hadis yang sahih seperti mana hadis hasan lidzati itu dalam Sunan Sittah yang begitu panjang, menceritakan kelebihan surah Ad-Dukhan, dan begitu juga Sunan Abu Daud. Qala musannif rahimahullahu taala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hamid dukhan fi lailatul jum'ati ghafira lahu dhunubuh. Rawahu Tirmizi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Barang siapa membaca akan hamid dukhan, yakni surah Ad-Dukhan pada malam Jumaat, nescaya diampun baginya barang siapa itu segala dosanya. Ini siapa yang baca surah Ad-Dukhan pada malam Jumaat ni, bukan surah Al-Kahfi saja, bukan surah Yasin saja, tapi kita baca tu. Bacalah para ulama amalan orang soleh terdahulu, mereka tak tinggal tiap-tiap malam surah Tabarakah, Waqi'ah, suratul Dukhan, suratul Hadid, suratul itu Sajadah, dan begitu juga dengan suratul Ar-Ra'd dan suratul Yasin. Itu amalan orang soleh terdahulu lah. Ini dia, yakni amalan. Jadi kalau kita beramal, kita mengikut i'tibadil ulama, kita beramal kerana mengikut ulama dulu-dulu, maka tak jadi masalah. Itu. Jadi dalam hadis Nabi SAW ini, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca akan hamid dukhan pada malam Jumaat, nescaya diampuni baginya segala dosanya. Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Ini kelebihan orang yang membaca surah Ad-Dukhan. Itu Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Dan sanad ini sanad dhaif. Jadi sanad berkaitan dengan ni dhaif, tetapi kata ulama fadil amal. Walaupun dalam kitab ada hadis dhaif, tapi ada hadis lain lagi yang menguat, yang menyokong bahawasanya kelebihan di membaca surah Ad-Dukhan itu memang banyak. Itu jangan kita tilik suatu sanad saja atau periwayat saja, tetapi kita tidak melihat bahawasanya di sana ada hadis-hadis yang sahih yang menguatkan kelebihan orang yang membaca surah Ad-Dukhan. Qala al-musannif rahimahullahu taala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man qara'a al-hamid dukhan fi lailatil jum'ati aw yaumil jum'ati banahu Allahu lahu baitan fil jannah. Rawahu At-Tabarani. Hadis dikeluarkan Imam At-Tabarani rahimahullahu taala dan diriwayatkan oleh Abi Umamah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Dukhan pada malam Jumaat atau pada harinya Jumaat, nescaya diperbuat oleh Allah Ta'ala baginya rumah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang baca surah Ad-Dukhan pada malam Jumaat dan begitu juga pada harinya Jumaat, Allah Ta'ala banahu Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala akan membina mahliga rumah di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sanad dalam hadis yang lain disebut siapa selalu membaca surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudahkan segala urusan dia, dan Allah akan meletakkan dia ni di bawah pohon syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rendang, pokok dia rendang, kata Rasul. Itu hadis yang sahih. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita tengok hadis tu ada persamaan saja dengan hadis tu, dengan hadis yang mana siapa membaca surah Dukhan pada malam Jumaat dan harinya, Allah Ta'ala akan letak di dalam syurga dan di bawah pohon rendang. Syurga ni pohon rendang saja. Atas dunia kalau kita tengok pokok
rendang, comel kita tengok, maka itu baru baru nikmat dunia. Adapun nikmat akhirat, yakni nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi kalau satu hadis Nabi sallallahu ini dikatakan, saya tengok dalam kitab hadis merupakan sanad dia dhaif jiddan. Ya, ada dua, dhaif lemah, jiddan sangat-sangat lemah. Jayyid bagus, jayyidan sangat-sangat bagus. Tu maknanya kalau orang dapat periksa jayyid bagus dah, ataupun makbul tu bagus dah. Makbul tu dululah. Jayyid bagus, jayyidan sangat-sangat bagus. Begitu juga dhaif, bawah ada 40%. Bawah ada 40 atas tong. Kalau 38, 37, 2 tu 3 belaka tu, itu panggil dhaif. Adapun dhaif jiddan 20 lebih. Diperiksa dapat 20 lebih saja. 21, 22, 28. Itu panggil dhaif jiddan. Sangat lemah. Itu panggil kedudukan kedudukan hadis ataupun kedudukan istilah-istilah bahawasanya peratus tu. Jadi sanad hadis ini merupakan dhaif jiddan, dhaif jiddan. Ini yang disebut oleh Maulana Husain lah. Saya ingat saya mengaji dia kata dhaif jiddan. Jadi walaupun hadis ini merupakan hadis dhaif, tapi kita boleh beramal kerana di sana ada lagi hadis-hadis yang menguatkan seseorang membaca surah ini, surah Ad-Dukhan ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula kelebihan surah Alif Lam Mim tanzil dan tabarakalladzi biyadihil mulk itu amat banyak, dan setengah daripada kelebihannya itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a fi lailatul jum'ati alif lam mim tanzil sajadah wa tabarakalladzi biyadihi al-mulk kutiba lahu 70 hasanah wa hutta anhu 70 sayyi'ah wa ghafira lahu 70 darajah. Artinya, barang siapa membaca pada malam Jumaat Alif Lam Mim tanzil, yakni surah As-Sajdah dan surah tabarakalladzi biyadihi al-mulk, nescaya di surat baginya bahasa apa itu 70 kebajikan dan dihilang daripadanya 70 kejahatan, dan diangkat baginya 70 darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan orang yang membaca surah As-Sajdah. Walaupun kita tengok hadis ini, kata muhakkik, yakni muhakkik hadis Nabi sallallahu lam itu dia menyatakan bahawasanya lam yukhriju lil hadis, lam ajidu mukhriju li hadis Nabi sallallahu. Dia kata aku tidak berjumpa hadis Nabi sallallahu ini. Ini kata muhakkik, ulama yang mentahqiqkan hadis, dia kata aku tak berjumpa, setakat aku mengaji aku tak berjumpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi walaupun hadis ini kata ulama dia tak berjumpa, tapi seperti biasalah kita kena lihat juga hadis-hadis yang lain. Sebab ni kita bimbang. Jadi banyak hadis-hadis palsu, ada hadis maudhu', ada hadis yang tu bahaya. Tu yang mengelirukan. Jadi sebab itulah dengan kita nilai hadis mana hadis yang dhaif, yang cukup masyhur. Contohnya ada yang cukup masyhur an-nadhafatul iman. Itu bukan hadis. Walaupun dulu saya ingat dulu masyhur dengan mengatakan ada hadis. Itu merupakan hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu separuh daripada iman. Itu kata-kata ulama. Jadi sebab itulah kadang-kadang ada kekeliruan sedikit sebanyak. Walaupun an-nadhafatul iman itu kebersihan separuh daripada iman, perkataan itu bukan hadis-hadis. Semua ulama menyatakan hadis maudhu', hadis yang direka. Tapi ada hadis lain lagi menyatakan sesungguhnya tanda seseorang itu beriman pada Allah, tanda seseorang itu ada iman dalam hati dia ialah dia suka menjaga kebersihan. Jadi kalau kita tengok situ ada persamaan lah. Kebersihan separuh daripada iman. Walaupun dia bukan hadis, dia setengah ulama kata maudhu', direka-reka, dan setengah menyatakan dia pandangan para ulama
Tapi ada hadis yang sahih, orang panggil hadis hasan lidzati, yang mana yang mengatakan sesungguhnya tanda seseorang itu beriman, yakni tanda seseorang itu ada keimanan dalam hati dia, dia sentiasa membersihkan segala anggota dia, pakaiannya dan tempatnya. Itu kalau kita tengok situ ada persamaan. Itu ada silah berkaitan dengan cerita dengan hadis Nabi SAW. Banyaklah hadis-hadis Nabi SAW, iaitu katakan Rasulullah nak mati, ummati. Rasulullah nak mati ni, Rasulullah sebut umatku. Sebenarnya Rasulullah sebut di hari yang lain, bukan tak kala Rasulullah nak mati. Rasulullah dia mati di atas riba Aisyah radhiyallahu anha. Jadi puak-puak Syiah dia sangat benci kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia kata tidak. Maka dia menafikan Rasulullah, kedudukan Rasulullah. Itu perbahasan hadis yang cukup panjanglah. Perbahasan hadis cukup panjang. Cuma kita nak beritahu bahawasanya walaupun disebut di sini siapa yang membaca surah Alif Lam Mim Sajadah, diampun dosanya. Allah Ta'ala akan ampun dosa dia dan diangkat darjatnya. Jadi sebab itulah kata ulama, iaitu surah Tabarakalladzi ini memang ada hadis Nabi SAW yang suruh kita baca pada tiap-tiap malam surah Tabarakah tu. Itu hadis yang sahih. Hadis yang sahih menyatakan hendaklah kamu selalu membaca surah Tabarakah pada waktu malam. Sebelum kamu nak tidur tu, kamu baca surah At-Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kerana dia dapat menjagakan kamu di dalam kubur suatu hari nanti. Bila kamu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak, kelebihan surah Tabarakah itu dia akan membaca, dia akan menjaga seseorang itu. Jadi ada hadis yang menyatakan supaya kita baca, yakni bukan malam Jumaat saja. Begitu juga surah Alif Lam Mim Sajadah. Ada hadis Nabi sallallahu menyatakan kita disuruh baca tiap-tiap malam juga surah Alif Lam Mim Sajadah. Begitu juga surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu kelebihan orang yang selalu membaca surah Tabarakalladzi, dan begitu juga Alif Lam Mim Sajadah. Jadi ada hadis Nabi sallallahu yang menguat supaya kita selalu membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Tu batulah kita cerita selalu berkaitan mana hadis dhaif, mana hadis yang dhaif dan sebagainya. Sebab ada golongan-golongan manusia kadang-kadang dia tak betul kitab ni, tak boleh baca, haram kerana ada hadis dhaif begini. Kita nak hadis Muslim saja dia, hadis Muslim Bukhari saja. Bahkan mereka ni bahaya paling mereka ni dia tolak tu hadis dhaif. Ini bahaya. Jadi sebab itulah kita tilik selalu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dhaif, yang mana dhaif jiddan, dan mana pandangan-pandangan para ulama. Qala musannif rahimahullahu taala, dan adat yang ke-15, sayugianya engkau banyak membaca selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dan malamnya, iaitu terlebih hal daripada hari yang lain, kerana kelebihan membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat itu amat banyak. Dan setengah daripada kelebihan membaca selawat itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumil jum'atin 80 marrah ghafira lahu dhunubahu 80 sana wa qarahu. Ini hadis dikeluarkan Sa'id bin Musayyab. Itu di antara hadis Nabi sallallahu. Jadi di antara adab pada hari Jumaat, tak kira siapa saja, lelaki ke perempuan ke, tak kira kita disuruh banyak membaca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari Jumaat. Sehingga para ulama dia hari Jumaat dia buat selawat saja. Dia selawat saja. Kerana dia khusus, mana hari Jumaat disuruh kita banyak selawat pada Nabi SAW pada harinya, pada malam begitu juga. Ini kelebihan
orang yang selalu selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan oleh Sa'id bin al-Musayyab. Kata Sa'id bin al-Musayyab, hadis ini gharib, kata ulama hadis, hadis ini merupakan hadis gharib. Jadi kata ulama mutaakhir yang hadis ini hadzal hadithul mawdu', ini hadis yang mawdu', dia direka, dia kata. Jadi hadis ini maknanya bolehlah kalau kita nak buat, maknanya hadis ni nak baca, siapa yang membaca selawat atasku di dalam hari Jumaat 80 kali, nescaya ampun baginya akan dosanya 80 tahun. Kalau nak buat kuliah ke nak ngajar orang, tidak sayugia guna hadis ni, kerana ini merupakan hadis maudhu'. Itu sebab tu hati-hati berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kata Halafi Iraqi, ulama mutaakhirin, dia menyatakan di maudhu' ini, tapi kalau kita lihat hadis yang menyatakan kelebihan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu banyak. Antara siapa yang berselawat pada Rasulullah SAW 1 kali, Nabi Allah Ta'ala selawat bagi ni 10 kali. Siapa yang selawat pada Nabi SAW, Allah Ta'ala akan meletakkan dia ni sehingga Rasulullah kata dia akan duduk begini dalam syurga dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW. Itu banyak hadis yang sahih menceritakan kelebihan orang yang banyak berselawat pada Nabi SAW. Siapa yang berselawat pada Nabi SAW, wajahnya bercahaya di hari kiamat kelak. Itu hadis yang sahih banyak. Itu disebut oleh pandangan para ulama. Ini berkaitan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kelebihan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kalau untuk kita nak beritahu kelebihan selawat itu tak masalah. Tapi kalau nak bercerita ke orang, nak mengajar orang ni tentang hadis ni, itu kena berhati-hati. Itu berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah nak meriwayatkan hadis, nak cerita hadis bukan senang. Bimbang, kita bimbang, khususnya saya sendirilah. Kita contohnya lah, di waktu pagi kita nak sampai hadis, nak bagi tahu hadis-hadis Nabi sallallahu ni, kita tengok dulu, bimbang, kerana adakah hadis ni ada maudhu' ataupun hadis dhaif, ada itu bimbang. Takut orang beramal. Bila orang beramal, orang bagi tahu ni hadis-hadis, menyebabkan itu bukan hadis. Tapi perbuatan dia amal itu baguslah, ada je masalah. Cuma kalau nak meliti hadis Nabi SAW, sebenarnya perbahasan hadis Nabi SAW ni tak patut cerita. Perbahasan secara umum, tak patut dia kena cerita kalau ada khususiah. Tapi bagi saya lah, bagi pandangan saya, surah kita ni bukan surah yang baru-baru belajar. Maknanya dari dulu lagi sampai sekarang ramai asatizah kita yang mengajar di surah kita ni, mencerita kefahaman ilmu begitu banyak dah. Jadi bagi saya tidaknya menjadi masalah. Kita mencerita tentang perbahasan yang tidak perlu kita cerita tak masalah. Sebab tu antaranya contohnya jawab azam. Jawab azam sebenarnya menggunakan speaker ni adalah tidak wajib, kerana dia wasitah. Tapi kalau orang azam sini dengar belaka ni wajib jawab. Sebenarnya perbahasan itu tidak perlu cerita kepada umum. Tapi bagi pandangan saya, boleh diceritakan kerana wakil situ itu sendiri, tempat kedudukan yang kita cerita itu adalah ialah orang yang dah mengaji, orang ni dah mengetahui ilmu-ilmu. Jadi itu tak masalah. Adapun kalau kita baca depan orang ataupun cerita orang yang baru nak belajar, jangan memperbahaskan hadis Nabi SAW yang lebih dalam, kerana melemahkan dia untuk beramal. Sedangkan kita cerita hadis yang dhaif, ini hadis maudhu' dia ni, dan sedangkan ada lagi hadis-hadis Nabi SAW yang menguat bahawasanya kelebihan orang yang membaca selawat kepada Nabi begitu banyak kelebihan, sehingga Rasulullah kata di antara golongan-golongan manusia yang dapat duduk dalam syurga Allah ni, dua dengan aku ni, kata Rasulullah, banyaklah golongan yang selalu mengikut sunnah Nabi SAW, golongan yang banyak berselawat pada Nabi SAW, golongan yang sentiasa menjaga anak perempuan dia, kerana nak mendidik anak perempuan itu bukan senang.
tapi dia dapat menjaga anak perempuan dia, didik, molek, jaga aurat dan sebagainya. Itu bukan senang. Bukan senang. Tapi dia dapat jaga anak perempuan dia dengan cara baik, mendidik cara baik, dengan auratnya dan sebagainya. Kata Rasulullah, ni dia akan duduk dalam syurga dengan aku ni dua begini, kata Rasulullah SAW. Itu dapat jaga anak perempuan dia. Kalau dia nak kahwin lagi lah, kalau dah kahwin, maka dia tanggungjawab suami dia lah. Lepaslah, ibu apa lepaslah. Bila seorang anak perempuan itu dah kahwin, itu tanggungjawab suami dia. Soal dosa ke tak dosa itu di antaranya disebut-sebut oleh para ulama. Itu kelebihan orang yang banyak berselawat kepada Nabi SAW, ada kelebihan dia. Dan begitu juga kita disuruh memperbanyakkan berselawat kepada Nabi SAW pada hari Jumaat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Adab yang ke-16, apabila keluar iman dan naik ia atas mimbar, maka tiada harus sembahyang lagi dan tiada sah sembahyangnya, melainkan sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat ataupun 2 rakaat sunat Jumaat pada ketika ia masuk ke dalam masjid. Dan makruh pada ketika itu berkata-kata melainkan menjawab ban, maka iaitu sunat. Kata Fakihi di dalam syarah Bidayatul Hidayah, yakni ulama yang nama dia Fakihi, seorang ulama, iaitu dia nakal daripada Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan qala musannif rahimahullahu ta'ala, di antara lagi adab pada hari Jumaat ni, iaitu bila keluar iman naik di atas mimbar, maka tidak harus kita sembahyang lagi. Bahkan kata ulama makruh saja, iaitu melainkan kita sembahyang tahiyatul masjid. Kita sembahyang tahiyatul masjid ataupun 2 rakaat sunat Jumaat pada ketika naik di atas masjid itu tak ada masalah. Kalau boleh kita rekahkan. Tapi kalau khatib sudah baca khutbah, maka rekaskan lagi sembacaan kita, maknanya surah hazing kita dah baca Fatihah saja. Ini cukup masyhur. Dan kata Fakihi dalam syarah Bidayatul Hidayah, ia nakal daripada seorang ulama yang bernama Fakihi, daripada Imam Ghazali, dan kata Imam Haramain, yang ambil daripada Imam Ghazali dan Imam Haramain, bermula haram atas orang yang 40 yang jadi dengan dia Jumaat itu kerana berkata-kata. Tetapi yang muhtamad pada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i iaitu makruh juga. Jadi makruh dia kata pada Jumaat orang yang 40 orang tu berkata-kata. Maknanya berkata yang tidak berfaedah ni. Ini atas muhtamad Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Tu. Dan sunat mendengar khatib membaca khutbah, yakni jangan bimbang, jangan sibuk kepada yang lain, melainkan jika ada ia jauh daripada mendengar khutbah, maka ketika itu sunat ia masyhur dengan membaca Al-Quran dan zikir dan membaca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ulama sebut lagi selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan tu. Jadi sebab itulah kalau pada hari Jumaat kita dak berapa dengar, kita duduk jauh, khutbah dak berapa dengar, maka kita boleh berzikir pada Allah, membaca Al-Quran ataupun membaca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kita dengar khatib, iaitu khatib sedang baca khutbah, maka tidak sayugi kita baca Al-Quran dan zikir ketika itu, kata ulama, kerana bacaan khutbah itu merupakan zikir dah. Hanya dia boleh membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan. Ini adalah amalan yang selalu dibuat oleh Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu ta'ala. Sufyan As-Sauri ni dia dan bahkan kalau bab khutbah dan sebagainya, seorang ulama namanya Sufyan As-Sauri, dia selalu, dia tidak sibukkan, dia tidak biarkan waktu dia begitu saja. Waktu dia isi dengan zikrullah. Hatta dia musafir pun dia selalu berzikrullah, selalu selawat Nabi SAW. Nama dia Sufyan As-Sauri. Hebat ulama Sufyan As-Sauri. Ataupun orang kalau dia jaddab ni, dia suka sujud. Dia orang ni seorang ulama nama Sufyan As-Sauri ni, dia suka sujud. Banyak semua sujud. Jadi Sufyan ni As-Sauri ni seorang ulama yang hebat. Dia lahir di Kufah.
Dia ni adalah seorang ulama hadis masyhur dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sufyan ni, dia dalam perjalanan dia tu ketika mana? Ketika dia lahir di Kufah. Ketika dia berada di Kufah tu, jadi pemerintah di situ ketika tu nak suruh dia jadi hakim. Dia tak ambuh jadi hakim. Dia tak ambuh, dia pun lari. Dia jalan. Bila nak cerita pada kita bahawasanya dalam perjalanan dia tu, dia tidak sia-siakan waktu dia. Dia selalu berzikir kepada Allah, selawat kepada Nabi dan baca Al-Quran. Dia bacalah. Maka begitulah kita musafir ke naik kereta ke apa, jangan duduk diam saja. Kalau cakap-cakap memberi faedah tu lainlah, tapi banyak berselawat kepada Nabi, membaca Al-Quran dan zikir ataupun mendengar Al-Quran. Ni Sufyan As-Sauri ni, dia pun musafir lah ke Hijaz, dia lari. Tu bila dia lari tu, dia jumpa seorang pekebun tamar. Dia tanya, siapa kamu? Sufyan As-Sauri seorang yang warak lah. Siapa kamu? Dia kata, aku Abdullah. Padahal dia nama Sufyan, bukan dia bohong situ, tidak aja cakap nipu. Dan sebab apa dia beri nama Abdullah? Kerana orang tu tanya siapa kamu, orang tu tak tanya siapa nama kamu. Jadi tu hebat Sufyan As-Sauri ni. Kalau tanya siapa nama kamu, ulama kata sudah tentu Sufyan As-Sauri akan jawab, nama saya Sufyan As-Sauri. Tapi orang tu tanya, siapa kamu? Maka dia kata Abdullah, hamba Allah. Jadi oleh kerana dia musafir 3 bulan perjalanan ke Hijaz itu, menyebabkan orang tu kata, pekebun tu kata, mungkin jenis akulah jaga pokok tamar aku. Pokok tamar aku ni. Jadi ketika itulah, bila dia bekerja lama kat sebulan dah dengan pekebun ni, iaitu tuan kebun tu, dia tanya pada Sufyan As-Sauri, mu rasa macam mana buah kurma dengan kat Kufah, kat Mekah dengan kat Hijaz ni, mu rasa ada berlainan tak buah tamar dia, buah kurma dia? Kata Sufyan As-Sauri, aku tidak boleh membezakan antara buah kurma kamu kat Hijaz dengan Mekah ni, aku tak nak beza. Jadi tuang ni pun kuasa nak marah lah, tuang kebun ni. Kenapa begitu? Dia kata, mu duduk Kufah, mu lahir di Kufah, tiba-tiba mu mari sini. Sufyan As-Sauri kata, selama aku bekerja dengan kamu, tidak sebiji pun aku tidak pernah ambil buah kurma ni. Tak pernah rasa pun. Tu macam orang kadang dia kerja, kadang bila dia buat kek misalnya, dia rasa dah. Tu dia bahan dah misalnya kata. Jadi sebab apa kamu dah rasa? Kata Sufyan As-Sauri, kerana kamu tidak pernah memberi kepada aku, yakni minta supaya aku ambil surat supaya rasa, ataupun ambil rasa tu, tak suruh begitu. Jadi Sufyan ini seorang warak, dan dia juga adalah seorang ulama hadis Nabi sallam. Kata Imam Auza'i rahimahullahu taala, kalau orang tanya kepada aku tentang berkaitan dengan hadis Nabi sallam, begitu juga berkaitan dengan Al-Quran, sudah tentulah aku akan kata, mencarilah Sufyan As-Sauri rahimahullahu taala. Hebat itu dalam kitab perbahasan ulama yang hebat, Sufyan As-Sauri. Dan Sufyan As-Sauri ni dia cukup jaga hubungan dia dengan ibu bapa dia. Ibu bapa dia selalu jaga. Ini salah satu keberkatan bagi dia lah. Hatta ibu bapa dia mati pun dia selalu jaga hubungan, yakni dia jaga hubungan dengan orang yang baik dengan ibu bapa dia dahulu, dan begitu juga dia selalu berdoa. Itu hubungan baik. Bila orang tanya kepada Sufyan As-Sauri, kenapa bagaimana kamu khidmat kepada kedua ibu bapa kamu setelah mati? Dia kata, aku selalu bagi duit kepada kedua ibu bapa aku. Mana murid kata, macam mana pula? Dia kata, itu duit itu ialah pahala yang aku selalu kirim kepada kedua ibu bapa aku. Jadi dia kadang-kadang dia baca selawat, dia baca Al-Quran. Ini hebat Sufyan As-Sauri ni, dia selalu sedekah kepada kedua bapa dia. Jadi kita begitu juga. Kita tak salah lah golongan yang menyatakan tidak sabarlah, beginilah, tu tak payah. Kita baca saja
baca Al-Quran ke, zikir ke, selawat dan Nabi, kita hadiah kepada kedua bapa. Hatta kedua bapa masih hidup pun hadiah, minta Allah Ta'ala sembuh dan sebagainya. Jadi nak cerita pada kita panjanglah Sufyan Ats-Tsauri ni, cerita dia seorang warak yang hebat, seorang ulama yang warak, dia golongan tabi'in. Golongan tabi'in. Itu walaupun ada ulama kata dia seorang ahli tafsir, tapi masyhur dia ni adalah ulama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ni kelebihan dia ni selalu banyak berselawat dan Nabi sallallahu. Bahkan pada hari Jumaat dia memperbanyakkan lagi. Itu hebat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, kerana dia menyatakan banyak hadis-hadis yang menceritakan kelebihan orang yang selalu berselawat pada Nabi sallallahu pada hari Jumaat. Itu di antaranya. Dan adat yang ke-17, apabila selesai daripada sembahyang Jumaat, maka sunat ia membaca Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu binanas 7 kali. Dahulu dia berkata-kata. Dan adat yang ke-17, kita buti dulu sini. Apa yang kita dengar pada pagi ini, mudah-mudahan ia menjadi manfaat pada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita, sentiasa meletakkan kita dalam keberkatan hidup, dan sentiasa memberi kita kekuatan dalam mengerjakan apa-apa suruhan Allah dan apa-apa perkara mendekat kepada Allah, yakni khususnya ibadah-ibadah sunat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Taala memberi kekuatan kepada kita semua. Jadi sekadar ini dulu, wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jibna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.